Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah, hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para pejuang, khususnya Syekh Almarhum Abdullah Nasir Alwan rahimahullahu ta'ala. Kitab ataupun silsilah yang kita baca pada malam ini, Al-Fatihah. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk dalam silsilah kita yang kedua daripada silsilah madrasah doa yang dikarang oleh Ustaz Abdullah Nasir Alwan yang meninggal dunia pada tahun 1987. Walaupun beliau telah lama meninggalkan kita semua dan sudah tentu tulisan yang beliau tulis banyak sesuai di zamannya. Oleh kerana itulah malam ini kita akan membaca faslu ats-tsani ataupun tajuk yang kedua yang berkaitan dengan ad-da'watul islamiyah, dakwah Islam, wal inqadhu al-alami. Bagaimana nak menyelamatkan dunia ini, al-inqaz, keselamatan untuk dunia ini. Dalam arti kata lain, dakwah Islam ini merupakan dakwah yang menyelamatkan dunia pada hari ini. Bagaimana dunia perlukan keselamatan dan apakah yang boleh menyelamatkan dunia khususnya di zaman kita hari ini. Tiada lain melainkan Islam. Islam sahaja yang boleh menyelamatkan situasi, keadaan dan seluruh aspek yang ada di dunia pada hari ini. Pengarang kita telah menyebut pada sudut asasnya, apabila kita meyakini bahawa Islam itu memiliki ciri-cirinya yang mulia, ciri-cirinya yang hebat, dan kita telah menyebut sebelum ini ciri-ciri yang hebat yang ada pada dakwah al-Islam. Bila kita yakin dan kita kenal bahawa risalah Islam yang kita bawa ini merupakan risalah yang hebat, risalah yang mulia, menjadi tanggungjawab kepada orang Islam membawa risalah ini ke seluruh alam agar mereka berupaya mengubah seluruh dasar, seluruh prinsip, seluruh aspek kehidupan yang ada di atas dunia hari ini. Pengarang kita ini sudah tentu dia fokus di zaman ataupun pada kurun yang ke-20. Kita masuk kurun yang ke-21. Walaupun demikian, ada perbezaan-perbezaannya, tetapi banyak yang tidak ada perbezaan. Suasana di zaman kurun yang ke-20 dengan zaman pada kurun yang ke-21 yang sedang kita lalui hari ini. Iaitu kita melihat zaman ini sebagaimana zaman pada kurun yang ke-20, wajib 'ala ad-da'iyah an ya'rifa aidan hal al-hadarah al-maddiyah fil qarn al-20. Wajib ke atas pendakwah mengetahui keadaan tamadun kebendaan pada kurun yang ke-20. Demikian juga tamadun yang ada pada hari ini juga, tamadun kebendaan yang begitu hebat yang sedang dibina oleh manusia. Di waktu yang sama kita juga melihat bagaimana sistem-sistem yang dicipta oleh manusia sedang menguasai dunia, sedang berada di atas dunia, sedang mengurus dan mentadbir kehidupan manusia. Maka tidak ada tujuan lain melainkan pengarang ini mahu
agar kita semua, khususnya anak-anak muda, mengubah dunia ini daripada ketamadunan kebendaan semata-mata kepada ketamadunan Islam yang hebat, kepada ajaran dan risalah Islam yang unggul. Pengarang kita, dia telah membawa apa yang ditulis oleh Ustaz Abdul Baqi Ramdun di dalam tulisannya tentang khatrut tabarruj wal ikhtilat. Bahayanya tabarruj, bersolek dan bercapul gaul secara bebas. Saya tidak berniat untuk menyebut semula apa yang disebut dalam kitab ini, kerana sudah tentu yang disebut oleh Syekh ini berlaku tahun kurun yang ke-20, khususnya sebelum 1987, sebelum kewafatan ataupun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau menceritakan tentang hakikat-hakikat sistem kemanusiaan di Perancis, di Amerika, di Rusia, di Sweden, di Italia, di England, di Denmark, di Timur dan di Barat berlakunya berbagai-bagai krisis kemasyarakatan, krisis kemanusiaan. Manusia ini al-istighraq, dia gunakan satu istilah istighraq, tenggelam fi hayatil jinsi wa muyu'ah, di dalam kehidupan seksual dan kehidupan yang penuh keruntuhan akhlaknya. Tenggelam. Intishar mafasid al-ijtimaiyah wal amrad an-nafsiyah, tersebarnya penyakit-penyakit kemanusiaan dan penyakit-penyakit kejiwaan. Manusia ketagih arak, manusia tenggelam dalam penagihan dadah, manusia mula berpenyakit mental, manusia mula tamarrud, jahat, wa adamul intima, tidak berpegang kepada tamadun dan nilai-nilai Islam ataupun nilai-nilai kebaikan. Wal jara'in fi syatta suwariha wa ashkaliha, jenayah dalam berbagai bentuk dan rupa, penyakit-penyakit seks dan berbagai-bagai bentuk penyakit yang beliau gambarkan pada kurun yang ke-20 yang kemungkinan juga berlaku di zaman kita ini. Demikian juga tersebarnya pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran sosialisme, pemikiran komunisme, pemikiran dan ideologi-ideologi yang bukan sahaja mengubah ideologi, mengubah pemikiran, tetapi mengubah budaya hidup. Pragmatisme. Saya ringkas je untuk menggambarkan. Pengarang ini memberitahu kepada kita tidak ada lain melainkan kita mesti mengambil cakna tentang situasi yang ada di dalam dunia hari ini dan di dalam masyarakat. Kita sedang melihat bagaimana suasana masyarakat kita runtuh akhlaknya, runtuh rumah tangga, runtuh tentang politik, runtuh tentang nilai-nilai ekonomi, runtuh tentang sistem kemanusiaan. Bila kita melihat tentang isu antarabangsa, dan saya sangat tertarik apa yang telah ditulis oleh Yang Muhammad Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi yang menjadi bacaan saya setiap pagi. Beliau mendedahkan tentang perkembangan yang berlaku di seluruh dunia. Bagaimana berlaku di Palestin, bagaimana berlaku di Timur Tengah, bagaimana isu yang berlaku di Rohingya, bagaimana isu yang berlaku di Amerika sekarang. Isu politik ini bukan isu politik sahaja, tetapi ia sebenarnya ada kaitan dengan isu ekonomi, yang ada kaitan dengan isu kemanusiaan, yang ada isu keruntuhan akhlak, moral, jenayah. Termasuk hari ini isu yang berkaitan dengan kesihatan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Isu yang kita lihat hari ini, khusus lagi gerakan Islam ditekan. Ikhwan muslimin yang memang memiliki peranan yang besar di negara Arab, di Mesir, di Lebanon, di Palestin,
yang asasnya pemimpin pada perjuangan ini. Mula manusia melihat ikhwan muslimun ini sebagai golongan pengganas. Bagaimana gerakan musuh untuk memadamkan cahaya Islam ini dan menghancurkan gerakan-gerakan dakwah dan gerakan Islam ini. Bagaimana? Ini isu yang berada di zaman ini. Dalam erti kata, jelas pengarang ini nak mengajak kepada kita semua supaya kita ini, para pendakwah, para da'i, mesti melihat isu-isu yang berlaku dalam masyarakat, khususnya di masyarakat kita hari ini, dalam negeri kita hari ini, dalam negara kita hari ini. Penagihan dadah, tuan-tuan, di antara perkara yang saya sedang hadapi, yang perlu kita selesaikan. Kerana keruntuhan ini bukan berlaku sehari ini, 2 hari ini, setahun, 2 tahun. Dia telah berakar tunjang, berakar umbi sejak daripada zaman penjajah. Bila penjajah menguasai negara kita, kemudian negara kita ini ditinggalkan oleh anak didik dia. Islam dijauhkan daripada hati umat Islam. Islam dijauhkan daripada sistem kehidupan umat Islam. Islam mula dijauhkan daripada nilai dan akhlak umat Islam. Dengan suasana yang begini dahsyat yang pernah ditanam oleh musuh-musuh Islam. Walaupun di zaman ini kita mula melihat kesedaran anak-anak muda, kesedaran umat Islam, kesedaran masyarakat untuk kembali kepada Islam, musuh Islam pula ambil retak yang baru. Retak bagaimana nak memecahkan pemikiran di kalangan para ulama. Yang dikatakan ini mazhab ini mazhab ini ideologi ini pendapat ini pegangan ini aliran ini. Saya tak boleh sebut mana-mana aliran, tetapi musuh Islam dia tahu dia gagal untuk menguasai tanah air umat Islam melalui kekerasan selama-lamanya. Bagaimana cara untuk mereka terus menguasai umat Islam? Ialah melalui al-ghazwu fikri, serangan pemikiran, menguasai minda umat Islam, menguasai budaya umat Islam, memiliki hati umat Islam. Secara umumnya, dan memang saya tidak akan baca secara umum, secara detail apa yang telah ditulis oleh pengarang ini, kerana memang saya melihat pengarang ini menceritakan apa yang berlaku dalam dunia pada kurun yang ke-20. Dan saya rasa apa yang berlaku pada zaman kita ini, kita boleh baca dengan akses, dengan sumber-sumber yang begitu banyak yang ada, yang sangat dekat kepada kita. Saya nak baca hak yang terakhir, hak yang beliau sebut. Memang tidak panjang malam ni saya rasa. Sebenarnya saya nak membuka minda kita semua. Betapa pengarang ini nak mengajak kepada para pendakwah agar pendakwah melihat kerja dakwah ini besar. Sebab apa besar? Sebab dunia hari ini perlukan penyelamat. Apa yang boleh menyelamatkan dunia hari ini? Iaitu Islam. Siapa yang boleh membawa Islam, yang boleh menyelamatkan dunia hari ini? Para pendakwah. Para pendakwah. Kita semua yang yakin dengan Islam ini bertanggungjawab untuk menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan ummah ini, menyelamatkan negara ini, menyelamatkan dunia ini daripada situasi yang menjurus ke arah keruntuhan, yang menjurus ke arah kemusnahan. Bahkan sebahagian daripada nilai, budaya, sistem yang ada hari ini sudah runtuh. Bagaimana kita mahu perbaiki dan bina semula? Walakin ma huwa samamul aman fi inqadil bashariyatil yawm, kata dia. Tetapi apa dia nilai keamanan yang asas yang boleh menyelamatkan kemanusiaan pada hari ini? Apa dia? Ini kita nak bawa masyarakat ni kembali
Kerana ada golongan yang melihat boleh menyelamatkan manusia dengan liberalisme. Ada manusia yang melihat nak menyelamatkan manusia ini dengan pragmatisme. Tapi kita melihat yang boleh menyelamatkan dunia dan manusia ialah Islam. Kenapa Islam? Kerana bukan sahaja disebut dalam Quran, bukan sahaja disebut dalam hadis Nabi, tetapi diperakui oleh beberapa penulis. Beliau, pengarang kita, menyebut bagaimana penulis-penulis barat memperakui sendiri yang boleh menyelamatkan dunia hari ini daripada kemusnahan tiada lain melainkan Islam. Contoh, seorang pemikir Perancis menyebut, innal gharab, sesungguhnya barat, lam ya'rif al-Islam qat, mereka tidak pernah mengenali Islam sama sekali. Famundu zuhuril Islam, semenjak zahirnya Islam, munculnya Islam, ittakhadal gharb, barat mengambil mauqifan adaiyan, pendirian bermusuh dengan Islam, dan mereka tidak pernah berhenti untuk membohongi Islam dan menentang Islam. Waqad tarattaba ala hadha at-tashwih, lanjutan daripada usaha memburukkan Islam, mencemarkan Islam ini, an khasakhat fil aqliyatil gharbiyah, tersimpan di dalam pemikiran barat muqawlat fazzah anil Islam, tulisan-tulisan yang unggul yang membicarakan tentang Islam. Banyak lagi lah ni beliau sebut. Bahkan bila kita baca penulisan-penulisan hari ini pun, di kalangan orientalis barat sendiri, bahkan penulis-penulis yang ada dalam negara kita sendiri yang bukan Islam sekalipun, kalau kita mendengar sendiri penceramah-penceramah daripada Dewan Penghimpunan Pendokon PAS, bukan Islam, Dr. Bala dan beberapa orang, mereka bukan Islam. Tetapi bila mereka kenal Islam, mereka mula memperakui bahawa Islam itu sebenarnya penyelamat kepada ummah hari ini. Syahidal anamu bifadlihi, manusia telah menjadi saksi kelebihan Islam. Hatta al-ada, sehingga musuh. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da, dan kelebihan yang ada pada Islam juga telah diperakui oleh musuh-musuh. Izan, famada anid du'a. Ini yang nak difokuskan oleh pengarang kepada kita semua. Izan, jadi bila kita tengok keruntuhan yang berlaku di sana sini, kemusnahan, krisis, jadi apa dia peranan para da'i? Ini dia. Ini yang nak difokuskan oleh pengarang kita. Apa dia? Fa'idha kana hadha, apabila inilah yang berlaku, huwa halul mujtama' al-insaniyah allati ta'assarat bil hadarah al-madiyah. Bila kita melihat keadaan masyarakat kemanusiaan hari ini terkesan dengan tamadun kebendaan yang begitu dahsyat, pemikiran ladini, tidak perlu lagi agama, pemikiran tidak perlu berakhlak, pemikiran tidak lagi bergantung dengan sistem-sistem dan nilai-nilai Islam. Bagaimana peranan kita? Maka peranan kita tiada lain melainkan kembali kepada Islam, membawa manusia kepada Islam, memahamkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok pada muka surat 83, sesiapa yang ada buku tengok. Wal muslim da'iyah, seorang muslim yang hendak menjadi pendakwah. Walladhi yasiru fi da'watihi wa jihadihi, yang berjalan dalam kerja dakwahnya dan jihadnya, mestilah merasa bangga dan terus bergerak di atas lingkaran kebanggaan ini dalam dakwah mereka dan jihad mereka. La yasih fi dinillah, tidak sepatutnya di dalam agama ini an yataghannal muslim bi amjadis salifah, dia berbangga dengan kemegahan dahulu. Wa an yaftakhira bil butulatil ghabirah, berbangga dengan tokoh-tokoh yang hebat sebelum ini.
Summa yatruk, kemudian dia tinggalkan umat Islam. Tamazzuqahal ahdas. Tumazziquhal ahdas. Peristiwa-peristiwa memecahkan mereka. Wa tahubbu fi ajwahihal asir. Angin-angin gelombang yang dibawa oleh musuh merosakkan situasi suasana mereka. Wa huwa la ya'mal amalan. Dia tidak melakukan apa-apa kerja. Wala yuqaddim li islamihi syai'an. Dia tidak pernah mengemukakan sesuatu pun untuk Islam. Bal min afsatil muqtadiyatil iman. Sepatutnya tuntutan-tuntutan iman, dia mencurahkan segala usahanya, dia mengambil segala asbab kekuatannya untuk menyampaikan Islam kepada ummah ini. Ini yang disebut oleh pengarang kita. Kun ibna man syi'ta. Jadilah engkau anak sesiapa yang engkau kehendaki. Waqtasib adaban. Carilah satu adab. Yughnika mahmuduhu anin nasab. Pujian tentang adab itu mencukupkan engkau daripada keturunan engkau. Innal fata, sesungguhnya anak muda yang sebenar, man yaqulu ha ana dha, inilah saya yang sedang bekerja untuk Islam. Laisal fata, bukan anak muda yang sebenar, man yaqulu kana abi, yang sentiasa berbangga, dia itu ayahku, itu ayahku, itu ayahku. Hebat, bangga dengan nak datuk nenek dahulu hebat. Ayah saya tok guru, ayah saya tokoh pejuang, ayah saya orang ni, orang ni, orang ni. Ya, biar kita menjadi pejuang, biar kita menjadi tokoh yang membawa agama, yang menegakkan manusia. Wal'an urid, ni yang penting. Wal'an, sekarang yang saya mahu, akhiddaiyah, wahai saudara para pendakwah sekalian, an adha'a baina yadayka, saya mahu letakkan di hadapan engkau ahwal ummatil Islam fil masyarik wal magharib. Saya nak gambarkan di hadapan engkau keadaan umat Islam dan di timur dan di barat. Li'adha'aka tahta mas'uliyatika fi tabligh ad-da'wah, untuk aku letakkan tanggungjawab di hadapan engkau untuk menyampaikan agama. Wal amal daiban, kerja yang berterusan dalam memikul risalah Islam. Walita'araf, supaya kamu kenal kaifa tabda, bagaimana kamu nak memulakan dakwah Islam. Wa ila aina tantahi, ke mana penghujung kerja dakwah Islam ini. Wa 'ala Allah qasdus sabil, di atas ketetapan Allah inilah hala tuju jalan perjuangan ini. Allah, dia sebut 10 perkara yang berlaku pada umat Islam timur dan barat, lebih kurang serupa je. Yang pertama, ini berlaku zaman dia. Walaupun zaman kita ni sudah beransur sikit. Yang pertama, apa dia? Tamma fasluddin anid daulah fi aktsari biladil Islam. Telah sempurna strategi memisahkan agama daripada kenegaraan dalam banyak tanah air umat Islam. Memang berjaya masuk Islam. Memisahkan daripada Islam, agama Islam, daripada tanah air umat Islam. Ini yang pertama. Tamazzaqat wahdatul islamiyah. Umat Islam mula berpecah, cerai-berai umat Islam ni. Negara-negara umat Islam difaraidkan. Ideologi umat Islam berbagai-bagai. Umat Islam mula memiliki pandangan yang berbagai-bagai dan berselisih dengan pandangan-pandangan yang berbagai-bagai. Yang ketiga, taghalghalat masuniyah allati tudiruha al-yahudiyah ila biladil Islam. Gerakan Freemason telah berjaya menguasai. Gerakan ini sebenarnya diurus oleh Yahudi ke dalam tanah air umat Islam. Diserak Freemason dalam tanah air umat Islam. Sehingga ramai di kalangan pemegang takhta, kuasa kerajaan, dan bahkan gerakan Freemason ini berjaya memilih dan melantik pemimpin-pemimpin yang memerintah dan memegang takhta kerajaan. Ini yang kita bimbang. Sebab tu kita kena pilih pemimpin yang paling baik
dalam negeri kita. Yang keempat, banyaknya berlaku dalam tanah air umat Islam munazzamat ilhadiyah, persatuan-persatuan, kelab-kelab, pertubuhan-pertubuhan etis yang membawa kepada fahaman-fahaman yang sesat seperti fahaman komunis, fahaman sosialis dan berbagai-bagai. Saya baca rekah je. Yang kelima, ijtihad maujadatul muyu' wal hilal biladil Islam. Berlakunya gelombang kemusnahan dan keruntuhan nilai akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam negara Islam. Manusia ni mula moral dia sikap serupa je, bergaul bebas, relax tak kahwin lagi pun pergaulan bebas, tak tutup aurat. Ini berlaku dalam tanah air umat Islam. Aktsarul baramish, banyaknya program-program yang tidak berasaskan Islam dalam tanah air umat Islam. Tapi kemungkinan berubah dalam negara kita, dalam negara Indonesia, banyak dah berubah hasil daripada perjuangan para ulama. Aktsarul muslimin li zumami ta'lim wa tarbiyah, banyaknya menerima pakai sistem pendidikan diasaskan manhaj daripada barat. Barat pernah bagaimana berusaha untuk menguasai sistem di Azhar, menolak sistem ataupun pengajian jihad dan pengajian-pengajian yang berasaskan kepada jihad di Azhar, kerana mereka sedar Azhar itu adalah mimbar ilmu yang melahirkan para ulama yang berjuang di seluruh dunia ini. Yang ke-8 tentang Palestin, mereka menekan sungguh-sungguh sehingga hari ini mulalah orang bercakap tentang normalisasi terhadap Israel yang berada di Palestin. Dan banyak negara-negara barat, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara umat Islam mula berjinak untuk menerima normalisasi ini. Penjajahan berlaku dalam tanah air umat Islam. Ini kemungkinan sistem yang berlaku di zaman dia, yang kemungkinan dah berubah sikit. Sinaran Islam mula memancar, kesedaran Islam mula kuat, pendakwah-pendakwah Islam mula ramai berlaku. Allahu Akbar. Gerakan Salibiyah yang sangat dengki, bahkan mereka bekerjasama untuk menghancurkan tanah air umat Islam. Mereka menghantar pendakwah-pendakwah mereka. Gerakan Kristenisasi ini masuk ke dalam negara umat Islam. Sebab tu kita mesti faham apa dia DAP, bukan atas politik sahaja. Siapa yang berada di belakang DAP itu? Siapa yang mengatur sistem yang dibawa oleh DAP? Ideologi yang dibawa oleh DAP, pendekatan yang dibawa oleh DAP. Ini yang perlu kita faham dan pendakwah kita faham. 10 perkara ini yang dibawa oleh pengarang walaupun tidak sama di zamannya dengan di zaman kita, tetapi musuh ini sentiasa merancang untuk menghancurkan dunia ini. Siapa yang perlu menyelamatkannya? Kita semua. Kita semua perlu menyelamatkan manusia dengan iman, dengan Islam. Akhir sekali, rahimallahu man qal, kata pengarang, moga-moga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang pernah mengungkapkan satu syair. Idal imanu da'a fala amana, wala dunya liman lam yuhyi dina, wa man radiyal hayata bighairi dinin, faqad ja'ala al-fana'a lahu qarina. Apabila iman itu sia-sia, maka tiada lagi keamanan. Keimanan tiada dalam hati ummah, maka lihatlah tiada keamanan lagi. Wala dunia, tidak ada erti dunia. Liman lam yuhyi dinan, bagi sesiapa yang tidak menghidupkan agama. Wa man radiyal hayata bighairi dinin, maka sesiapa rasa cukup hidup tanpa agama, faqad ja'alal fana'a lahu qarina, maka sesungguhnya dia jadikan kebinasaan itu teman bagi kehidupannya. Moga-moga kita tanam di dalam hati masyarakat hari ini dengan keimanan. Kita sedang berhadapan dengan cabaran PKP, kita sedang berhadapan dengan cabaran COVID-19 yang membuatkan bagaimana kita nak menyampaikan dakwah Islam kepada ummah hari ini. Mesti melalui usaha yang bersungguh
di kalangan para da'i untuk menyalurkan maklumat-maklumat hidayah dan petunjuk iman di dalam hati masyarakat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Saya sengaja merengkaskan perbincangan kita pada malam ini kerana apa yang disebut dalam siri yang kedua ini ataupun dalam buku yang kedua ini yang membicarakan tentang dakwah Islam perlu digerakkan walil inqaz, kerja menyelamatkan manusia, walil inqazu alamin, menyelamatkan dunia hari ini tiada lain melainkan dengan Islam. Moga ia memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Panjangkan, sampaikan kepada sesiapa. Jika sesuatu yang saya sampaikan ini memberi manfaat, moga ia memberi manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan. Jika sesuatu yang saya sampaikan ini ada silap, ada salah, saya mohon kemaafan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.